Adakah anda dari golongan yang suka membuat bajet bulanan sebelum setiap kali mendapat gaji? Kebiasaannya, kita akan senaraikan segala perbelanjaan atau penggunaan wang dan akhir sekali baru kita ketahui lebihan wang kita setelah menolak segala perbelanjaan. Kadang-kadang, baki pengiraan kita akan jadi negatif. Aduh, masa ini kita dah mula pening kepala nak pusing ikut mana. Masuk bulan akan datang, kita ulang perkara yang sama dan senaraikan segala perbelanjaan dan penggunaan. Bila nak bandingkan dengan bulan yang lepas, dah kita tak ingat. Jadi, apa lagi? Jom kita cuba ubah cara kita dengan hanya menggunakan kemahiran asas dalam Microsoft Excel bagi memudahkan kita untuk menguruskan keuangan peribadi. Okey, yang pertama saya labelkan dengan A. Saya nak bagi dia center, kita tekanlah kolom A ni, terus pergi bahagian ni, kita centerkan. Okey, kita nak bold. Mula-mula mungkin saya nak letak simpanan lah. Simpanan mungkin kita simpan di tabung haji. Okey, jadi kolom B ni saya besarkan sikit ruangan dia. Okey, so tabung haji mungkin saya simpan 200 lah, macam tu. Okey, untuk B perbelanjaan tetap. Ini contoh ya, anda boleh ubah apa-apa berdasarkan mengikut keperluan masing-masing lah. Lain-lain orang, lain-lain keperluan. Okey, mungkin saya letak makan bulanan lah, perbelanjaan bulanan saya untuk makan. Okey, saya letak di sini 800 lah contoh. Okey, makanan bulanan, lepas tu rumah, kereta. Okey, rumah saya letak 700. Kereta 500. Okey, jadi di sini tak cantik kalau tak ada bahagian sen. Okey, 2 tempat puluhan, pergi kolom C dan D, kita pilih. Lepas tu right click, kita pergi ke format cell. Okey, dia keluar number, kita terus pilih lah. Decimal places ni 2 kat sini. Okey, tada, tengok ada 2 decimal places ataupun 2 tempat perpuluhan. Okey, contohlah ada 3 je item untuk perbelanjaan tetap. Dekat sini bawah 500 ni, saya pilih di sini garisan. Saya suka pilih tick bottom border kat sini. Dan tekan di kotak sebelah ni, tekan sama dengan. Lepas tu boleh cari auto sum dekat sini. Ni auto sum. Double click. Okey, akan keluar bentuk macam ni ya. Okey, kita tekan 800 tu sehingga 500 dan kita lepaskan. Terus kita tekan enter. Jadi 2000 ni adalah jumlah makanan bulanan, rumah dan kereta. Okey, kita biarkan macam tu. Okey, seterusnya C. Okey, C saya susun nak insurans dan pendidikan contoh. Okey, saya suka boldkan untuk tajuk. Okey, saya letaklah contoh wooden shirt of BSN untuk mami contoh. Mami mungkin saya letak 50 lah. Saya boleh copy. Okey, sorry. Saya copy balik. Kita copy and then kita paste. Sorry, kita paste. Okey, kita betulkan daddy. Okey, ataupun cara kita nak copy paling senang, pergi dekat potential daddy tu, tekan control, tekan C, control C. Nampak benda bergerak-gerak tu, maksudnya kita dah copy. Ke bawah kita control V, kita paste. Okey, potential anak-anak contoh. Jadi saya masukkanlah. Ok,
Okey, contoh daddy 100, anak-anak 100. Contoh, dan contohnya kalau kita nak jumlahkan balik, jangan lupa saya letak garisan, saya pilih yang tadi, tick tadi, dan di sini saya nak jumlahkan insurans sama dengan tekan auto sum, double klik ke auto sum. Okey, kita gariskan 50 ke 100, enter. Okey, jadi insurans dan pendidikan jumlahnya adalah 250. Okey, apa lagi perbelanjaan? Okey, saya letak D. D, contohnya saya letak bil-bil. Okey, bil dan bayaran bulanan. Okey, dekat sini, okey, contoh saya letak bil elektrik, bil air, saya letak kowe lah, Astro. Okey, apa lagi? Kad kredit. Apa lagi? Okey, saya letak minyak lah, minyak kereta. Okey, di sini saya masukkan lah bil elektrik. Untuk bulan tu, kalau bil elektrik kita 150, okey, 150. Bil air, okey, RM10. Kowe, contohlah 110. Astro, 150. Ini berdasarkan masing-masing punya perbelanjaan lah. Oh, kad kredit banyak penggunaan, jadi contohnya 500. Okey, minyak kereta 400 lah contohnya. Jadi jangan lupa kita jumlahkan bil-bil dan bayar bulanan. Pergi yang terakhir sekali, tekan garisan, pergi kat sini, sama dengan auto sum, double klik, pergi ke 150 sehingga 400, enter. Jadi kita dah tahu jumlah bil-bil dan bayaran bulanan kita adalah sebanyak 1320. Okey, seterusnya saya pergi, ada lagi tak perbelanjaannya? Okey, E, saya letaklah E. Okey, control B tu maksudnya kita bold kan. Control B, bold. Okey, saya letak anak-anak lah. Anak. Okey, nak bold kan? Control B, kita boldkan dia. Mungkin kita akan taskar, pengasuh, susu dan pampers. Oh, salah aja. Pampers. Okey. Taskar, contohlah saya letak 300. Pengasuh 250, susu dan pampers 350. Okey. Pergi nilai yang terakhir, kita gariskan. Pergi kotak di sebelah, sama dengan auto sum, double klik, pergi ke 300 hingga 350, kita sentuh dia, kita drag dia, enter. Okey, ada lagi tak? Okey, kita pergi yang terakhir lah, F. Contohnya F, saya buat lain. Lain tu ikut keperluan lah. Contohnya saya letak kecemasan. Okey, simpan duit untuk jalan-jalan. Okey, dan mungkin kita nak beli baju ke. Okey, kecemasan saya simpan 100 sebulan, jalan-jalan mungkin 200 ataupun 1 jugalah. Beli baju 50 contohnya. Okey, nilai yang terakhir kita jumlahkan macam biasa, sama dengan auto sum, double klik, pergi ke 100, tekan, double klik, bawa sampai 50, baru lepas, enter. Okey, jadi saya rasa dah sudah kot semua penggunaan wang kita, perbelanjaan. Saya pergi bawah, saya buat jumlah keseluruhan perbelanjaan. Okey, saya boldkan. Okey, saya pergi kat sini, saya nak jumlahkan semua yang berada di sini sama dengan auto sum, double klik. Okey, saya naik atas, saya double klik kat 200, bawa sampai turun bawah yang terakhir sekali, yang 250 ni. Kita jumlahkan keseluruhan, enter.
Okey, jadi semua perbelanjaan bulanan kita adalah 4920. Okey. Jadi di sini saya tulis pula gaji bersih. Gaji bersih. Contohlah kalau gaji saya 5,000. Okey, jadi saya nak tahu berapa baki gaji saya. Baki gaji. Okey. Jadi di sini sama dengan macam mana nak tahu baki gaji? Maksudnya jumlah gaji mesti ditolakkan dengan perbelanjaan. Okey, saya tekan jumlah gaji, tekan kat situ. Lepas tu tekan tanda tolak. Dan kita tekan nilai 4920 tu perbelanjaan. Maksudnya D37, maksudnya ini D nombor 37 tolak 36. Terus enter. Okey, ini baki gaji saya RM80. Okey, nak nampak lagi cantik mungkin dekat sini kita bolehlah letak color. Kita colorkan. Oh, duit simpan warna ni, perbelanjaan tetap kita letak warna hijau ke, insurans saya letak biru, bil saya letak merah, ikutlah. Kalau nak color sama ke, ikut kesukaan masing-masing lah. Okey, lain-lain. Jadi nampaklah cantik sikit, ada warna-warna. Okey, so kat sini pun saya suka warnakan. Okey, contoh saya warna kuning lah, nampak lebih sikit. Okey, nombor kat sini saya nak bold lah. Okey, kat sini baki gaji saya suka buat kotak macam ni supaya nampak lebih, dan saya letak warna merah. Okey, so baki gaji 80. Okey, contohlah tiba-tiba kita buat anggaran. Contohlah beli baju terlebih pula. Kalau kita nak beli baju lebih lah, contohnya 200, contohlah kita berangan. Tapi tengok, kalau 200 kita punya baki gaji negatif 70, maksud kita tak cukup duit bulan tu. Jadi di sinilah kita tahu dekat mana kita nak, bahagian mana yang perlu dikurangkan, bahagian mana yang perlu dilebihkan. Okey, contoh. Okey, yang sheet 1 ni kita boleh right click kat sini. Right click kita boleh rename. Okey, rename tu maksudnya ini adalah perbelanjaan ataupun bajet saya bila dapat gaji bulan Januari. Januari 2021. Okey, contohnya saya dah selesai dah buat bajet dan saya pun dah belanja mengikut apa yang kita bajetkan. Okey, untuk dapat gaji pada bulan Februari, kita right click dekat Januari ni, kita right click, kita nampak ni move or copy, kita copy. Okey, lepas tu dia highlightkan Januari 2021 tu, maksudnya kita nak copy ataupun kita nak salin balik 2021, tekan create a copy and then OK. Jadi kita akan nampak Januari 2021 2 ni. Kita right click kat situ, kita rename balik. Kita jadikan dia Februari 2021. Okey, jadi akan tersusunlah Januari, Februari. Yang Februari ni kita dah boleh ubah-ubah dah kat sini. Tak perlu dah kita tulis dah. Tak perlu kita buat baru. Kita guna tapak yang sama. Mungkin kita banyak puasa jadi 600 lah makan, macam tu. Okey, lepas tu Prudential mungkin kita nak upgrade. Kita ubah di sini sahaja, formula kita dah buat. Okey, di sini kita nampaklah balik untuk bulan Februari. Dan seterusnya untuk sampailah bulan 12 2021. Ya, senang kan? Jadi apa kata? Daripada kita selalu tulis-tulis dekat kertas, lepas tu kita buang, lepas tu setiap akhir bulan kita nak tulis balik, elok kita cuba aplikasikan dengan menggunakan kemahiran asas sahaja, tambah, tolak dan auto sum dekat Microsoft Excel, dan ia lebih memudahkan kita untuk membuat bajet. Okey, itu sahaja. Diharapkan video ini memberi manfaat kepada semua.